Tengok dia. Tak nak gambar pintu ke? Ha? Okey. Gambar pintu. Background tadi tu Quran ni lah. Background ni Quran. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kiram ashabil izam syarihul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lampu tu belakang. Lampu. Gelap. Gambar dia gelap. Alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dekat dengan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yafaqih bidin." Orang siapa dikenaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang mati suruh jawatan kuasa pengurusi jawatan kuasa yang lain, khususnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ni untuk kita sambung kuliah kita Surat 72 Ustaz, nombor 3. Qurban Ian 72. 72. InsyaAllah buka surat 72. Okey, pembahagian iman itu kan? Iman Ian. Baik, insyaAllah kita lihat pembahagian iman dari itu, tak selesai lagi. Jadi terdapat 5 pembahagian iman. Ini disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharat Tauhid. Okay? Ini seorang ulama Usuluddin yang hebat, besar, ulama yang hebat, tabar yang mana kitabnya banyak rujukan di kalangan ahli ulama, terutama yang mengaji di pesantren, di pondok-pondok dan sebagainya. Jadi dalam kitab ni disebutkan bahawa iman terbagi pada 5 bahagian. Pertama, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu hari itu. Ketiga, iman iyan ataupun ayyan. Yang keempat, iman hakun. Dan yang kelima, iman hakikat. Baik, kita lihat semula iman taklid hari itu. Iman taklid ni iman yang dia iman ikut-ikutan saja.
atau kepercayaannya dengan tidak disertai dengan ilmu. Antara ciri-cirinya seperti pegangan Islamnya tak kuat, prinsip Islam tak kukuh dan sebagainya. Kemudian iman ilmu. Iman ilmu ni itu iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Seorang yang telah mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari kiamat, percaya qada dan qadar dan sebagainya. Paling kurang yang patut dipelajari oleh orang yang ada iman ilmu ni, contohnya sifat 20. Sifat 20, sifat wajib bagi Allah Taala dia tahu, sifat yang mustahil bagi Allah Taala pun dia tahu, sifat yang harus bagi Allah Taala pun harus dia tahu, sifat yang wajib para nabi dan para rasul pun dia tahu. Mana secara ringkas dia tahulah. Dikatakan iman ilmu. Baik. Jadi sifat orang iman ilmu ni, iman dan keyakinannya hanya berdasarkan ilmu dan bertunjangkan dengan akal semata-mata. Cuma dia ni tak kuat melawan godaan hawa nafsu. Muka surat 72 atas tu, itu masuk dalam iman ilmu lah. Sungguhnya iman mereka tak kuat melawan godaan hawa nafsu, masih dia lagi buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dia belum betul-betul mantap dan meresap dalam hati. Okey, ini dikatakan iman ilmu. Jadi ilmu saja tak cukup. Mesti ada kemantapan ilmu. Ilmu pun tak cukup, mesti mantap lah ilmu tu. Kan? Kerana kalau kira kan, iblis syaitan pun berilmu juga. Iblis pun lagi cerdik dia, pandai daripada kita kan. Itu pentingnya. Yang seterusnya lah, iman seterusnya itulah imam iyan ataupun ayyan. Imam iyan ialah iman orang soleh. Iman orang soleh, taraf imannya lebih tinggi daripada iman ilmu. Hasil latihan daripada mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu yang bersungguh-sungguh. Orang yang beriman ilmu ni akan meningkat ilmunya kepada iman ayyan, pada iman yang lebih tinggi lah. Mana dia punya iman tu lagi mantap, keyakinan lebih mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sentiasa lawan hawa nafsu dia. Sedangkan iman ilmu ni lawan juga, tapi biasanya kalah, tewas. Tak? Iman iyan ni dia lawan terus dan biasa dia menang. Menang dalam melawan hawa nafsu, godaan dunia dan sebagainya. Baik. Apakah ciri-ciri orang yang beriman dengan iman ayyan atau ilmu ini? Imannya bertempat di hati, bukan lagi di fikiran, sebagaimana orang yang beriman ilmu. Mana bukannya hanya sekadar beriman dengan ilmu saja, malahan sampai meresap dalam jiwa dan hati perasaan dia. Pantang dia contoh dengan Islam ni dipelekehkan, Islam ni diejek dan sebagainya, dia akan terus ke depan kan, untuk lawanlah. Sesiapa saja cuba mempelekehkan Islam, menghina Islam, dia akan terus ke depan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa punya hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maksudnya orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada secara berdiri kan, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Macam mana bumi ni boleh wujud, macam mana bumi ni boleh ada. Mesti ada yang mencipta bumi, mesti ada yang mencipta alam yang luas terbentang. Rabbana ma khalaqta hadza batila,
Kemudian dia berkata ataupun dia berdoa pada Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tiada kau jadikan ini secara sia-sia. Kau tak jadikan bumi, langit bumi ini sia-sia. Ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, wa qina azabana, lindungkan kami daripada azab api neraka. Lindungkan kami daripada azab neraka. Kita ciri-ciri orang beriman ni sentiasa dia akan sebut wa qina azabana, wa qina azabana. Kan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Sila kita sentiasa selalu baca wa qina azabana, lindungkan kami daripada azab api neraka. Kenapa? Yalah api neraka, faham-fahamlah api. Pedih sesaan dia. Tak? Bertahun-tahun dalam neraka tu. Makanan ahli neraka apa dia? Bahan-bahan dia berduri, benda-benda berduri. Minuman dia apa dia? Air danau. Kan air yang panas mengelegak, timah cair. Itulah makanan penghuni-penghuni neraka. Itu sebabnya kita kena minta berlindung Allah Ta'ala daripada sesaan api neraka. Kerana kalau dah termasuk dalam api neraka, memang nak keluar memang susah, payah nak keluar. Jadilah. Sama juga ibadat dalam dunia ni. Dalam dunia ni ada penjara kan? Penjara. Dalam penjara pun faham je lah. Kalau dah masuk penjara tu nak keluar susah. Kadang ada yang kena 10 tahun, kadang ada 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Hari tu ada satu kes kan, saya pergi ke penjara lah. Apa tujuan pergi penjara Ustaz? Ustaz nak masuk penjara ke? Tak. Kan? Ada seorang perempuan ni, dia nak nikah. Walinya dalam penjara. Wali dalam penjara. Jadi wali tak dapat nak keluar untuk menikahkan anak. Dia kena penjara 25 tahun. 25 tahun. Sejak anak kecil sampai anak dah besar dah, nak nikah, masih lagi dalam penjara. Masya Allah Ustaz. Lama dalam tu. Kita agak kalau masuk penjara seminggu dah hulu halal lah. Seminggu penjara dah hulu halal lah. Gelisah kan. Ini 25 tahun, bayangkanlah tuan-tuan. Betul? Jadi kalau dah masuk tu nak keluar susah. Dah masuk nak keluar susah. Itu juga dalam neraka. Nak masuk senang, nak keluar susah. Nak masuk senang, nak keluar susah. Itu sebabnya kita minta waqina azabana, lindungkan kami ya Allah daripada azab api neraka macam tu. Baik. Kemudian ibadah khusyuk dan meresap ke hati. Ini pun ciri-ciri iman iyan ataupun ayat tadi. Ini iman orang soleh. Orang soleh, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dia belum tingkatan wali lagi. Kalau wali nanti ada satu lagi, iman hakun. Nanti. Ini masih lagi iman ayyan. Ini iman orang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ibadahnya khusyuk dan meresap ke dalam hati. Macam tu. Sentiasa merasa kebesaran Allah di mana saja berada dan menyerah diri kepada Allah, tawakal tanpa syak dan juga tanpa ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ciri-ciri orang yang iman soleh. Dia sentiasa tadi apa? Mujahadatun nafsi. Dia sentiasa lawan hawa nafsu dia. Kalau nafsu dia nak goda dia dengan berbagai jawatan, kedudukan, pangkat, perempuan, harta, emas, perak sebagainya, dia tak terpengaruh lah dengan benda tu. Macam tu. Kalau Nabi pula zaman Nabi dulu, macam mana Nabi ditawarkan dengan wanita? Nabi ditawarkan dengan untuk menjadi pemimpin kota Mekah, tapi dengan syarat tidak bertukar agama lah. Dengan syarat kekal dalam, contohnya mesti dalam dengan syarat hendaklah dia bertuhankan kepada patung berhala, nenek moyang, percayaan nenek moyang, macam tu. Sedangkan Muhammad tak pernah menyembah patung berhala kan, betul.
Apa lagi yang tak ditawarkan? Semua ditawarkan. Kedudukan, pangkat, jawatan, perempuan. Kami boleh carikan perempuan yang tercantik dalam Mekah ni untuk dikawinkan dengan kau, ya Muhammad. Kalau kau gila, kami boleh carikan tabib yang terhandal. Tabib yang terhandal di Mekah ni untuk merawat penyakit gila kau, ya Muhammad. Mana usaha mereka tu supaya nak mencegah Nabi daripada menyebarkan dakwah Islam. Apa jawapan Rasulullah? Tuan-tuan, jawapan Nabi, kalau seandainya matahari itu diletakkan di atas tangan kananku, asyamsu ala fi yamini, letakkan matahari di tangan kananku, kemudian wal qamar fi yasari, kan, pada bulan diletakkan pada tangan kiriku, supaya ala an atruka hazal amri, supaya aku meninggalkan pekerjaan ini, nasihat aku tidak akan tinggalkan. Kata Rasulullah, nasihat aku tak akan tinggalkan. Terus aku berdakwah, mengajar. Kerana tugas Nabi ini ialah berdakwah. Sama ada orang terima ke tak terima, itu terserah kepada Allah. Baik. Jadi iman ayyan tadi sentiasa merasa kebesaran Allah di mana sahaja dan menyerahkan kepada Allah tanpa syak dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama, hanya senya. Mana innama yang paling tepat, hanya senya, bukan sesungguhnya. Hanya senya al-mu'minun, orang-orang beriman, alladzina amanu, itulah orang yang beriman dengan Allah, wa rasulihi, dan beriman dengan rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tak ada ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, nyawa mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang shadiqun, orang yang benar. Nampak tak? Dalam ayat ni nak cerita kan ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Sesungguhnya, hanya orang yang beriman sebenar, itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Kemudian disambung, summa lam yartabu, kemudian mereka tak ada ragu-ragu, tidak ragu-ragu dalam keimanan mereka. Sebab ada juga yang kadang ragu-ragu kan dalam keimanan tu. Sebab apa? Ilmu iman tak mantap. Kalau iman mantap, okey tu. Kalau iman tak mantap, macam mana? Mudah terpengaruh. Manusia boleh bertukar agama disebabkan cinta. Boleh. Cinta dengan seorang perempuan, cinta dengan seorang lelaki, boleh seorang tu bertukar agama. Kamu pernah dengar kisah-kisah dulu kan? Siapa tu? Yang Linda Joy, apa benda tak? Katina Buhari ke mana? Tak? Pernah dulu kan kita dengar? Bertukar agama. Ada yang hafal surah Yasin, pernah juga. Hari bertukar agama. Sebab apa? Keimanan tak kuat, tak mantap iman. Ada ni anak imam pun, ada seorang anak imam bertukar agama. Siapa namanya? Yang Buhari kan? Siapa nama anak ada? Katina Buhari ke tak silap saya. Ingat tak? Yang bertukar agama dulu. Kan dulu bising ni heboh-heboh, askan senyap. Tak tahu lah apa cerita kan? Gitu. Baik. Kemudian hati sensitif. Hati sensitif dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut nama Allah, so hatinya gemetar. Gemetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam seandainya kata Quran tu kalau dibaca tu gemetar hatinya. Contoh yang berlaku pada Gunung Kanan kan? Lau annal hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya gunung tu kan
lau anna hazal qur'ana ala jabalin, kalau seandainya gunung tu diletakkan, dipikulkan atas, kan, Quran tu dipikul pada gunung, kan, saya gunung tu hancurlah kerana takut kepada Allah Subhanahu. Lau anna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian, nasihat kamu lihat kalau gunung tu dipikulkan Quran pada dia, nasihat kamu lihat dia akan tunduk patuh dan juga pecah. Min khasyatillah, kenapa? Kerana takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada gunung. Ni pada manusia. Pada manusia. Orang ada ciri yang ada seperti ciri-ciri yang macam gunung tadi. Kalau diturunkan ayat Quran pada dia, dibacakan ayat Quran pada dia, ayat-ayat perintah, ayat-ayat azab dan sebagainya, so hatinya tu gemetar lah. Takut kepada Allah. Takut nanti kita akan terjerumus masuk dalam neraka. Auzubillah min zalik, kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman, allazi, iaitulah orang-orang iza dzukirallah, apabila, iza tu ada alif, iza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, gementarlah hati mereka. Gementar hati dia. Wa iza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka itu ayat-ayat kami, zadatuhum imana, nescaya iman mereka bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ciri-ciri orang beriman. Kan disebut innamal mu'minun. Ke atas tadi pun sama juga. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Yang bawah ni innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah, hanya saja orang-orang yang mukmin yang sebenar. Nampak? Ni ciri orang mukmin sebenar ni. Sebut ayat Allah, balasan siksaan azab, gementar dia. Badan tak gementar. Hati gementar. Kalau badan pun gementar, tu lagi hebatlah. Hati gementar, badan pun gementar. Tu lagi memang hebatlah. Sekarang ni Allah Ta'ala tak sebut badan, tapi sebut hati je. Hati gementar. Tapi hati juga akan, kita tahu benda dalam hati bila dibuat secara zahiriat. Betul tak? Kerana badan, anggota badan mencerminkan dalam hati. Betul kan? Anggota badan kita, amalan kita mencerminkan apa dalam hati kita. Kebiasaan gitu. Kecuali orang-orang munafik lah. Orang munafik tak. Munafik kan, dia solat, dia puasa, tapi hatinya tak beriman kepada Allah. Hatinya tak gementar. Bila baca Quran ni tak gementar hati dia. Dia tak rasa apa. Kan? Disebut tentang kelebihan. Kelebihan menuntut ilmu, kelebihan mengimarahkan nama rumah Allah Ta'ala. Dia tak rasa macam, tak rasa apa-apa. Tawa hati kan? Tak adil pun tak apa. Rumah Allah Ta'ala ni bagilah pada orang JK surau je lah. Biarlah JK surau datang mengimarahkan. Kita ni tak payah hadir. Kita tak payahlah mengaji. Tak boleh lah macam tu kan. Kalau orang yang benar-benar beriman, kan, dia akan sahut seruan tu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Dan mereka itu mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah. Orang yang ada hati dia kepada rumah Allah, dia akan datang. Satu lagi hadis pula sebut, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah.
Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hatinya sentiasa digunakan masanya untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bimasajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dan tersangkut ke masjid. Dalam hadis tu disebut lelaki. Masalah lelaki datang, so balik pada perempuan ni hadir tu. Tahu tak? Lelaki. Kenapa sebut lelaki? Kerana lelaki ni cabaran dia hebat. Lelaki cabarannya hebat, perempuan cabaran tak banyak. Lelaki cabaran hebat. Jiwa muda ustaz. Jiwa muda. Tunggulah aku pencen nanti. Aku datanglah ke rumah Allah, ke Masjid Surau ni. Ada. Kalau perempuan pula masalah aurat. Kalau perempuan pula masalah aurat. Tunggulah aku pakai tudung dulu. Tunggulah nanti dah pencen nanti pakailah tudung. Ni belum sampai Taufik Hidayah ni, dia tak pakailah. Dalam besok dah sampai ke waktunya, dah pencen masih tak pakai juga. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tak menutup aurat. Masa itulah baru nak dipakaikan tudung. Kan? Kau mati kena pakai ke tudung? Kain kapan tu dia buat macam tudung. Kain kapan tu lah, gulung kan. Macam tudung lah. Itulah pertama kali pakai tudung. Ataupun contoh, pergi ke pejabat agama, kan kena pakai tudung. Tak pakai tudung tak boleh masuk. 500. Tak pakai tudung 500. Ada orang kematian pakai tudung, tak ada kematian tak pakai tudung. Tak betul lah tu cara dia. Besar dugaan cabaran zaman sekarang ini. Kemudian muka surat 74. Masih lagi dalam ciri-ciri iman iyan ataupun ayyan. Semua perintah Allah Ta'ala kecil dan besar dipatuhi, dan semua larangan Allah Ta'ala sama sekali, sama ada sesuai ke tak sesuai ikut nafsunya, ditinggalkan dengan penuh rela. Nampak? Mana perintah Allah, sama ada kecil ke besar ke, dia akan buat. Hatta buang duri kat jalan. Buang duri kat jalan. Sebab iman terbagi pada, kata ulama, 60 cabang. Ada menyatakan 70 cabang. Paling tinggi iaitulah kita mengucap 2 kalimah syahadat. Iman paling tinggi. Yang paling rendah, imatatil adza fit tariq, buang benda yang menyakiti kat jalan. Buang benda yang menyakiti kat jalan. Apa benda menyakiti kat jalan? Kayu ada melintang kat jalan. Tapi kalau buang benda menyakiti kat highway, berbaik jaga-jaga sikit. Highway tayar jatuh, benda jatuh atas highway, jangan sesaja nak turun. Kangkot dia lontung kat lori, berdoza apa benda tak? Tak payahkan tolong. Kamplas kata sila hubungi nombor-nombor ni, dia kata. Sekiranya nampak objek di tengah jalan, sila dial hubungi nombor ini. Jangan cuba nak mengambil, kangkot kono lontung, kata plus kan. Yelah, memanglah buang benda kat jalan tu benda baik lah. Kerana dia menghalang perjalanan, mungkin orang terlanggar dan sebagainya, boleh accident, boleh orang kata tercampak dalam parit, dalam berluka kan, somak kerana langgar benda tu. Macam tu. Tapi peraturannya lah raya kena ikutlah. Kalau ada peraturan kata jangan turun ambil benda yang terjatuh di atas jalan, di lebuh raya, jangan turun, bahaya. Kalau nak turun juga nak bayar jana ustaz, boleh, berhati-hatilah. Sebab kereta je laju-laju, bahaya tu tak? Kalau jalan biasa ni, jalan kampung ni okey lah, masalah.
Baik, kemudian semua perintah Allah Ta'ala kecil besar dipatuhi. Semua larangan Allah Ta'ala sama ada sesuai ke tak sesuai dengan nafsu, semua ditinggalkan dengan penuh rela. Kemudian terlalu sensitif dengan dosa. Ini pun ciri-ciri orang yang ada iman iyan ataupun ayan. Sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu yara zambahu kal jabal fauqahu yakhafu ayyaqa alaih, wal munafiqu yara zambahu kal zubab marra ala anfihi fa'atarahu. Hadis riwayat Imam Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Mukmin melihat, orang mukmin itu melihat dosanya sama seperti bukit, kal jabal, bukit. Fauqahu, di atas kepalanya. Ya khafu ayyaqa alaihi, yang ditakuti bahawa jatuh ia atasnya. Jatuh atasnya. Ya khafu bukan ya hafu. Ya kha alif fa bukan ya ha. Bukan ya ha. Ya kha dia perkataan khafa, ya khufu, haufan, takut. Orang beriman ni dilihat dosa yang dibuat tadi, dia macam satu gunung yang besar atas kepala yang nak impap dia. Itu ciri orang beriman. Sedangkan wal munafiqu, orang munafik, yara zambahu kazubab. Munafik ni dia tengok dosa dia buat tadi macam lalat je, kecil sangat. Kan? Marra ala anfihi, yang lalu dia di atas hidung dia, atau yang gap atas hidung dia. Fa'atarahu, kemudian dia lalu terbang. Terbang, diusirlah lalat tadi, dia terpergilah. Itu ciri-ciri orang munafik. Kita jangan ada ciri-ciri munafik ni. Mana kita anggap remeh setiap dosa yang kita dah buat. Orang beriman tidak. Sebab orang beriman ni sentiasa cuba memperbaiki dirinya. Orang munafik dia tak ada nak perbaiki diri. Macam itulah. Kan? Orang beriman ni kalau seandainya contohnya tertinggal solat berjemaah, kan, tertinggal ke terlewat solat berjemaah, dia dah mula risau. Allah sayanglah terlewat. Kan? Orang munafik dia tak kisah. Kan? Dia tak kisah apa kalau orang pergi solat berjemaah apa, orang mengaji ke, mungkin kitab dia tak tahu, bangang kan, aja tu. Tu ada ciri-ciri orang munafik tu, ada ciri. Dia tak kisah Islam dipelekehkan ke, dia tak kisah je. Nak jadi apa, jadilah. Taklah. Yang penting aku dapat makan. Penting aku dapat makan, penting aku dapat minum. Yang penting aku ada rumah, aku ada kenderaan, atau aku ada kerja, aku boleh tu, aku boleh semua boleh. Tapi bila Islam dipelekeh, tak tahu je. Ni ciri-ciri munafik. Kan? Di surau tu tak ada orang sembahyang jemaah. Tutup surau kan? Macam tu dia akan tertanya, kenapa surau tu tutup? Jauhlah kita ke surau, kita buka surau. Tu ciri orang beriman. Ciri orang munafik, letaklah kau surau tu, kan? Tutup habis pun tak apa, kata. Tutup habis pun tak apa surau tu. Masjid tu kalau tutup habis pun tak apa. Itu yang bahaya tu kan. Baik Kemudian sangat berakhlak dengan Allah Ta'ala dan Malaysia. Hati sentiasa rasa khusyuk, takut, terasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak cinta pada dunia dan juga lain. Ini ciri orang beriman ayat tadi. Kemudian sabar berhadapan dengan hidup, ujian hidup, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Apa saja berlaku dalam diri dia, sabar. Ini sekata ini mungkin ujian Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala nak kifarah dosa, mungkin Allah Ta'ala nak naikkan makam aku, kedudukan aku di sisi Allah Ta'ala. Nampak? Itu ciri-ciri orang-orang yang ada sabar. Sudah mampu untuk mengungkap Islam dalam diri, keluarga dan masyarakat. Kemudian sentiasa mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kenapa selalu dapat bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala?
kerana dia dekat dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita? Kalau selalu lupa dengan Allah, Allah Ta'ala pun lupa dengan kita. Senang je Allah Ta'ala ni. Kau lupa dengan aku tak apa, besok kalau kau susah, tak tolong. Pelanglah pada kau sendiri. Kemudian tidak lama dihisab di akhirat dan mudah untuk masuk dalam syurga Allah. Dalam Quran, Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman dengan iman ayyan ini dan menamakan mereka dengan nama-nama baik. Contohnya nama-nama orang beriman ayyan ini, contohnya salihin, orang-orang yang soleh. Abral, orang-orang yang banyak berbakti. Muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Al-faizun, pun orang mendapat kemenangan. Ashabul yamin, kan, orang yang mendapat suratan aman pada belah kanan di pada mahsyar kelak. Ini ashabul yamin. Ini ciri-ciri orang yang ada iman ayyan. Imam Iyan atau ayyan tadi ya. Ada orang soleh. Faham kan? Seterusnya iman hakun. Okey, iman hakun ni iman-iman yang orang bertaraf wali Allah. Iman hakun ialah iman yang sebenar yang dicapai sesudah iman ayat. Seorang yang mencapai iman hakun, mata hatinya sentiasa melihat Allah. Mata hati celik. Artinya setiap kali melihat kejadian Allah Ta'ala, hati dan fikiran kita kepada Allah. Mana apa yang berlaku dalam alam ni, semuanya ini semua adalah kerja Allah. Semua kerja Allah. Allah Ta'ala datangkan penyakit, ini semua kerja Allah. Allah Ta'ala datangkan taufan puting beliung, semua kerja Allah. Kan? Allah Ta'ala mendatangkan hujan, panas terik, ini semua adalah perbuatan kerja Allah. Ada orang risau tu, hujan ni kan, tak habis-habis hujan, ada juga tu. Hari-hari hujan, tak habis-habis hujan ni. Nampak? Dia macam ada yang tak kena ke dia. Dia nak salahkan Allah Ta'ala pula. Okay? Ataupun panas ni, tak, hari-hari panas ni, hujan tak turun ni. Dia dah mula beletih, tak puas hati. Tak? Itu bukan kerja kita, kerja Allah. Kan? Kenapa berlaku kemarau panjang? Kenapa Allah Ta'ala datang ke ribut taufan? Mesti ada dosa dan kesalahan manusia buat. Kan? Hukum akamnya dilanggar. Kalau tidak, takkan berlaku begitu. Betul tak? Betul. Jadi apa lagi ciri iman yang hakun ni? Ingatannya kepada Allah Ta'ala bukan dibuat-buat, terasa hebat dan takut kepada Allah setiap masa. Hatinya tak lekang daripada ingat Allah dan karam dan khusyuk dengannya. Nampak? Sama macam ayat di belakang tadi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang ingat Allah Ta'ala sama ada secara berdiri, duduk, berbaring kan. Ini pun ada kaitan dengan ayat belakang tadi. Hatinya tidak terpaut dengan dunia. Walau ditawarkan jawatan, kedudukan, pangkat, perempuan, dia tidak terpaut dan tidak dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Cintanya penuh dengan Allah dan kepada kehidupan Allah Subhanahu Ta'ala. Cintanya hanya pada Allah. Kemanisan aman. Dia dapat kemanisan iman lah. Ada 3 golongan. 3 golongan yang ada kemanisan iman. Salah satu man kunna fihi wajada halawatil iman. 3 benda, siapa ada dalam dirinya 3 benda, dapat kemanisan iman. Bukan 3 golongan, 3 benda. 3 benda ni siapa dalam diri dia ada kemanisan iman. Pertama, ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia kasih cintai melebihi pada kasih keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta pada seorang melainkan cintanya kerana Allah. Yang ketiga, wa ayyukraha an ya'udal fiqhu fil kufri kama yukraha wa yuhzafu ila nar. Kan? Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampak dalam neraka. Sebagaimana benci dalam
campak dalam neraka. Ini orang yang ada kemanisan iman. Sama tadi lah, iman hakun ni dia ada sentiasa kemanisan iman. Cintanya penuh dengan Allah dan kepada kehidupan kepada Allah Taala lah azza wajalla. Mereka digelar sebagai muqarrabin. Nampak? Apa makna muqarrabin? Orang yang dekat dengan Allah. Muqarrab. Dia asal perkataan qarraba. Qarraba yuqarribu taqriban. Bahwa muqarribun wa zaka muqarrabun. Qarrib la tuqarrib, muqarrabun muqarrabun. Muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah Taala. Hampir diri kepada Allah. Seterusnya, kebaikan orang soleh itu dianggap satu kejahatan kepada orang muqarrabin. Kerana orang soleh itu masih lagi berlatih-latih dalam mencapai ma'rifatullah. Orang soleh masih lagi lalai dalam ingat Allah. Sedangkan muqarrabin lupa Allah Ta'ala sesaat telah dihukumkan murtad. Masya Allah. Ini tingkatan wali lah. Dia punya ingatan tu sentiasa ingat kepada Allah. Mereka bertaraf wali kan bawah tu. Mereka bertaraf wali kerana memiliki sifat-sifat istimewa. Ada ciri-ciri khususiah, keistimewaan tertentu yang Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Tu dikatakan para wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi Allah, bagi mereka. Wali ini ada beberapa jenis wali. Antaranya ialah wali nuqaba. Wali nuqaba ada 300 orang. Terdapat di Mesir. Wali nujaba 70 orang. Wali abdal 40 orang. Terdapat negeri Syam. Ini sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid. Wali akhyar 7 orang berkeliling dalam bumi. Dia ada dalam dalam 7 tempat penjuru bumi. Wali autad 4 orang. Penjuru bumi juga. Wali Samud. Wali Samud, Sa Mim Waw Sa, Samus, dia ada seorang. Wali kutub, ataupun wali kutub lah. Kan wali kutub dia ada seorang. Dikata di atas Kaabah. Di atas Kaabah. Okey, itu ada ciri-ciri golongan wali lah. Ciri-ciri golongan wali. Wali nuqaba, wali nujaba, wali badal, wali akhyar, wali autad dan wali kutub. Wali kutub. Mana setiap seorang wali itu meninggal diganti dengan wali lain. Seorang meninggal diganti. Mana yang bawah akan top up yang atas. Seorang meninggal, seorang yang atas meninggal, yang bawah akan kabur. Naik seorang. Kan? Bawah lagi meninggal, bawah lagi naik. Macam itulah. Kan sentiasa tukar. Darjatnya tu atau manusia? Darjatnya ke atau manusia? Darjat lah tu, kedudukan dia. Darjat dia. Kerana wali-wali itu pun darjat. Ada darjat masing-masing. Cuma kita kena ingat, wali bukannya maksum. Tu je. Kita kena ingat. Walaupun wali itu hebat, wali itu boleh terbang di udara ke, jalan tahari dan sebagainya, wali kan hebat, dia ada karamah. Tapi kita kena ingat, wali bukannya maksum. Tu je. Berbanding dengan para nabi dan para rasul, mereka maksum. Jadi para wali dia tak sunyi daripada ada buat kesilapan dan kesalahan. Tu je. Tu kena faham. Rasul Nabi ada mujizat. Kan? Sedangkan wali karamah. Karamah tertentu yang mata lagi pada dia. Contohnya berjalan di atas air, terbang di udara, boleh pada dia 2 tempat dalam satu masa. Kan? Doa yang mustajab. Sekali doa, kalau hujan tak turun, contohnya sebulan hujan tak turun, tiba-tiba dia datang doa. Kan? Belum habis doa, hujan dah turun dah.
Belum habis doa hujan dah turun. Baru bismillah hujan dah turun dah. Tu wali. Tingkatan wali Allah. Kita kalau 10 kali baca doa pun hujan tak turun lagi ni. Hujan tak turun. Apa ni? Tu kena faham lah. Cuma wali bukannya maksum. Tu je yang kena nak. Kalau kita anggap wali maksum kan, dah lain cerita dah. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah Ta'ala itu tidak pernah merasa takut dan juga duka cita. Kemudian hatinya dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah seperti zuhud. Nampak? Zuhud, ikhlas, tawaduk. Mana ciri-ciri sifat terbudi ada kepada orang-orang yang ada iman hakun tadi. Mereka sentiasa menunaikan perintah Allah, tidak merasa gembira bila dipuji. Nampak? Bila orang puji dia, janganlah puji. Kan? Ini semua izin Allah. Ini semua izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak gerakkan, saya takkan buat benda ni. Kekuatan yang aku ada pun Allah Ta'ala yang bagi pinjam. Mana kalau kecantikan yang aku ada, kekuatan yang aku ada, semua pinjaman daripada Allah. So maknanya dia tak sukalah kalau orang puji. Ada juga manusia ni suka dipuji. Sikit-sikit suruh puji kan. Itu bahaya itu, bahaya. Ada juga puji itu ada udang di balik mi. Wah, kau main kau puji aku ni macam ada papui kan. Gitu. Tak. Kemudian tidak merasa hina apabila dikeji. Dia tak rasa hina, tak apa-apa. Tak kisah kan. Kau nak hina lah, kau tahu je. Ni biasa tingkatan-tingkatan ada ulama kan, orang-orang soleh, wali-wali Allah, gitu. Kebahagiaan hati mereka lebih utama daripada wang ringgit. Mereka mendapat jannatul ajilah, surga yang disegerakan. Jannatul ajilah. Mereka cintakan akhirat seperti mana orang lain mencintai dunia. Baik. Mana kalau apa-apa terjadi pada pun dia tak kisah. Tengoklah kalau dikatakan oleh Allah Ta'ala, di penjara pun badan penjara tapi hati tak penjara. Gitu. Kalau orang kurung dia pun, orang kurung tak bagi makan ke, dia tak tahu, dia tak kisah je. Kau bagi makan ke, teman-teman tak kisah. Allah Ta'ala bagi aku makan. Tak? Tingkatan oleh Allah. Contohnya Imran. Siapa tu? Siapa tu ibu kepada Siti Nabi Isa tu? Siti Maryam. Itu tingkatan wali Allah tu. Siti Maryam. Makanan dihantar pada dia. Nabi Zakaria. Imran telah bernazar. Imran tu isterinya mandul. Kan? Jadi minta kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan seorang anak. Maka akhir dapat seorang anak. Namanya dibagi nama dengan Maryam. Sebelum tu suami Imran, kan, suami yang Imran tu telah bernazar, kalau seandainya aku mendapat seorang anak, aku akan letakkan anakku ni di Baitul Muqaddis untuk berkhidmat di Baitul Muqaddis. Maksud itulah. Dan dia bercita-cita dapat anak lelaki. Kemudian tak macam mana, takdirkan dia dapat anak perempuan. Disebabkan oleh nazar dia, maka diletakkan di Baitul Muqaddis. Dia satu bilik khaslah untuk Maryam, untuk beribadah kepada Allah, dan dijaga oleh Nabi Zakaria. Macam tu. Dalam bilik tu seorang pun tak boleh masuk, kecuali kalau boleh masuk pun Nabi Zakaria aja. Lelaki lain semua tak dibenarkan masuk. Sehinggalah datangnya Jibril. Kan beritahu je kau akan mengandung. Kau akan mendapat seorang anak, itulah Nabi Isa AS. Kan Siti Maryam kata, macam mana pula aku dapat anak? Aku bukannya seorang perempuan penzina, aku bukan pelacur.
Aku tak pernah sentuh ni mana laki-laki. Macam mana aku boleh mengandung? Maka Jibril kata itu adalah mudah bagi Allah. Kalau dia nak jadikan, jadilah. Gitu. Tu jadi. Maka dia mengandungkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Okey. Maryam dia solat ibadah. Allah Ta'ala hantar makanan pada dia. Hantar makanan. Sampai kan ada masanya Nabi Zakaria apa terkejut. Daripada mana datang makanan ini? Wahai Maryam, kalau contohnya waktu musim sejuk, akan ada makanan dihantar pada dia, makanan musim panas. Kalau musim panas, akan ada makanan musim sejuk yang dihantar pada dia. Maka Nabi Zakaria terkejut daripada mana makanan ini. Maka Maryam kata, ini adalah daripada sisi Allah. Ini daripada Allah. Kan? Siapa nak hantar makanan? Kalau kita lah ni, kita dalam dunia ni, kalau tak ada orang hantar makanan, memang tak payah makan. Mesti kita kena usaha, bekerja, baru dapat beli makanan. Bekerja, baru dapat beli beras. Berusaha bekerja, baru dapat beli lauk. Tak bekerja, boleh dapat beli lauk tak? Tak dapat. Tak bekerja, boleh dapat beli nasi tak? Tak dapat. Boreh pun tak boleh beli. Semua tak boleh beli. Apalagi nak bayar bil api, bil terus, semua macam-macam bil, kita tak mampu nak bayar. So maknanya mesti bekerja. Macam tu. Fitrah kehidupan kita manusia ni mesti bekerja dalam dunia ni. Tak bekerja, takkan ada orang hantar makanan. Kalau makanan hantar pun mungkin makanan yang lebih-lebih kat kedai lah. Sian kau tak kojoh tak apalah, dia hantarlah makanan kau ni. Ni lebih kat kedai tadi ada sikit lebih, kau ambil lah. Ataupun orang hantar pisang ke, ambil lah pisang ni sian kau ni tak kerja kan menung je tengok. Seterusnya hakikat iman. Ni iman hakikat pula. Okey, yang kelima iman hakikat. Iman hakikat ni peringkat iman tertinggi dan paling sempurna. Ini taraf iman dimiliki oleh para rasul, nabi-nabi, khulafa rasyidin, para sahabat Nabi dan khalifah, wali-wali besar. Nampak? Wali-wali pun masuk juga, tapi wali-wali taraf yang besar lah. Itulah para kasih Allah. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di syurga yang paling tinggi. Mereka dimasukkan syurga tanpa hisab. Hidup mereka hanya pada Allah. Hati mereka kekal ingat Allah Ta'ala. Dalam tidur pun ingat Allah. Mata lelap kan, hati sentiasa ingat kepada Allah. Setiap perbuatan mereka semua jadi ibadah kepada Allah. Ibadah mereka hebat. Budi, akhlak mereka mulia. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Allah Ta'ala menurunkan barakah di mana saja mereka berada. Mereka golongan termulia di akhirat. Dan Allah Ta'ala mengurniakan sedemikian itu sebagai balasan cinta dan pembenaran mereka yang sungguh besar sewaktu hidup dalam dunia. Ini dikatakan iman hakikat, tingkatan tinggi para nabi dan para rasul. Kita tak dapat lah capai ni. Susahlah nak capai ni iman para nabi rasul. Yang kita dapat tadi iman apa tadi? Iman iyan lah. Iyan ayyan. Kita boleh kat situlah. Nak dapat iman hakun ni wali Allah pun susah. Susah nak dapat iman wali Allah ni kan. Wali Allah ni Allah Ta'ala aja yang pilih. Kita jangan declare wali Allah lah. Aku declare hari ni aku wali Allah. So siapa nak cabar aku? Ada siapa nak cabar aku menyatakan aku ni bukan wali Allah? Ni bahaya tu kan. Dia sendiri declaration dia wali Allah. Kalau wali setakat wali nikah tu boleh lah. Ramai boleh jadi wali. Tahu tak? Yang dia nak perempuan. Kalau ada anak lelaki, macam mana nak jadi wali? Jadi wali ni anak perempuan nak nikah. Itu saja perbincangan kita malam ni. Alhamdulillah. Sekarang mudah-mudahan perbincangan kita akan insya-Allah dapat meningkatkan pemahaman kita dalam Quran, dalam hadis,
dan dalam ilmu Allah SWT, insya-Allah. Sekian saja. Okay, ada persoalan? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina ansarika ma'al taqabbala waskan halalan mubarakatan kasra wasi'an fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana fil arifin. Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqil ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Habis. Dia dapat tak? Dia lambat sikit. Kadang dia lambat sikit. Dapat sekarang.